Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك. رب يسر ولا تعسر. رب كرم بالخير والحمد لله رب العالمين. أما بعد. بسم الله والسنة رحمة الله. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk kita bertemu pada malam ini. Dan insya-Allah malam ini kita akan kupas tentang satu topik. Tanjuknya di antara kacau dan bermata. Di antara kacau dan bermata. Saya tengok ke poster, dia orang nak suatu cerita apa ni? Nak suatu cerita kacau atau nak suatu cerita bermata. Kalau bermata kita atau bermata macam-macam. Baik. Yang kedua, kalau nak suatu cerita pasal kacau, dia bermata ikhlas. Semuanya bila dilihat pada notis yang dihantar oleh kabar kita di sana ada sebutkan sedikit topik berkaitan tentang topik ini, iaitu topik yang ini kalau nak dikaitkan dengan parenting, cerita tentang kekeluargaan. Baik, kenapa dipilih permata dan kacau ataupun kacau atau permata? Wallahu ta'ala a'lam. Semuanya barangkali mungkin dalam bab pada mata yang melihat, diri yang merasa kadang-kadang kita tersilap buat, tersilap faham ataupun memandang benda yang tidak ada harga itu sebagai benda yang ada harga, dan benda yang cukup berharga itu sebagai benda yang tidak berharga. Terutama sekali bagi kita yang hidup berkeluarga, kita yang hidup kat dalam surau ni, terutama saya tengok umur ramai yang 40 ke atas, maksudnya ada lebih orang yang mungkin bawah daripada 40. Baik, kebanyakan kita mungkin dah pun berkeluarga, tak ada lagi yang ujang oleh kameramen pertama, kameramen kedua dah. Kameramen yang pertama ujang lagi. Kebanyakan kita dah pun berkeluarga. Bila dalam berkeluarga ini masing-masing ada tanggungjawab. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Semua kamu ra'in, ada amanah yang kamu jaga. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, dan kamu bertanggungjawab dan akan ditanya balik oleh Allah siapa yang kamu jaga. Wal abu fi baitihi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati. Seorang bapa di rumah dia orang yang ada tanggungjawab, ada amanah yang dipikulkan di bahu seorang bapa, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhallazina amanu qu, wahai orang-orang yang beriman, qu, maksud qu ni jaga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu. Ayat ini dikhususkan kepada
bapak-bapak orang lelaki yang memegang gelaran sebagai bapak, yang memegang amanah sebagai bapak. Anfusakum, pertama sekali jaga diri kamu. Bapak dia kena jaga diri dia. Arti kata jaga diri itu bukan minum berkali, bukan dicari ubat kuat, tapi jaga diri dalam arti kata jaga dalam bab agama, jaga agama dalam diri itu orang bapak. Bapak mesti beragama. Orang bapak bila dia jadi bapak, dia mesti bawa dalam diri dia itu bawa agama. Sebab yang berada di bawahnya juga akan ikut an-nas ala dinil uluhiyyah. Manusia itu dia akan berada pada agama siapa yang memiliki dia. Anak dimiliki oleh bapa, maka tengok pada agama bapa. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu berada dengan orang-orang yang dia sayang. Kita ni, kalau kita anak, siapa yang kita sayang? Falyanzur ahadakum man yuqaliyahu. Dan tengoklah pada setiap diri itu siapa yang dia sayang. Kalau anak dia sayang bapak, dia akan ikut bapak. Kalau bapak yang sayangkan anak, tengok sayang dan passion mana dia sayang anak. Dia sayang anak dalam arti kata dunia ataupun dia sayang anak untuk akhirat. Seorang suami yang sayangkan isteri, seorang isteri yang sayangkan suami atas dasar apa dia sayang tadi. Lepas tu dilihat, hari ini kalau bapak suka Manchester United, anak mampu Manchester United. Mustahil bapak Manchester United, anak tiba-tiba pergi ambil Chelsea. Boleh? Kalau bapak dia suka memancing, anak dia akan jadi suka memancing. Sebab apa? Benda yang dididik. Al-ilmu fi sighar kan-naqshi 'ala al-hajar. Ilmu di waktu kecil ini seakan-akan batu yang dipahat. Sampai bila dia takkan lupa. Kita akan bawa perwatakan bapak. Kalau anak ni dia akan ikut panggil bapak ataupun panggil mak ataupun siapa di antara ayah dan mak yang paling hampir dengan dia. Saya Allah Ta'ala alam, saya tengok sebahagian daripada sikap kita ni datang daripada mak, sebahagian datang daripada bapak. Di antara perangai yang saya ambil daripada bapak saya disebab dia didik daripada kecil, mandi tak nak mandi dengan mak, nak mandi dengan bapak kita yang bawa kita pergi mandi. Macam mana cara bapak mandi, macam tu cara anak mandi. Betul, dalam bab mandi pun yang kita akan pengaruh. Itu belum lagi cerita dalam bab lain. Kadang-kadang isteri kita jahat, sengaja dia ambil gambar waktu kita tidur, waktu anak lagi kita tidur. Sebenarnya anak dengan bapak cara tidur sama. Nak cerita tiru ni bukan sebab tiru mata-mata, tapi sebab ni. Bagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, inna khalaqnakum, kami jadikan kamu amsyadin min nutfatin amsyadin nabtali, daripada air mani yang dicantumkan, air mani bapak dengan air mani ibu tadi, nabtali, dan tujuan kami nak uji mereka, waja'alnahu sami'an basira, kami jadikan bagi mereka telinga yang mendengar, mata yang melihat. First kali dia akan dengar cakap daripada bapak dia, cakap mak dia, iaitu apa yang dia tengok daripada ibu dan bapak dia. Sebab tu kalau siapa baca cerita kisah Ummu Talhah, siapa dia Ummu Talhah? Ummu Talhah ni mak kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dahsyatnya Ummu Talhah ni didik anak dia, masya-Allah, Allah pada yang mengetahui. Kata Ummu Talhah, aku tak nak perkataan pertama yang keluar daripada mulut anak aku ni benda yang lain melainkan aku nak perkataan Allah. Apa dia buat? Tiap-tiap hari dia sebut ke anak dia, Allah, 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 Allah. Macam kita belum bunyi. Orang yang tiga belum bunyi. Apa dia buat? Bangun pagi pergi, dia pula cakap pasal bunyi. Kita bangun tengok anak kita ni, dia buat ke anak dia sebut Allah, Allah, Allah. Sehinggalah perkataan pertama yang keluar daripada mulut Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah perkataan Allah. Perkataan pertama keluar daripada mulut kata Allah. Ayat apa yang kita dah sebut kat anak kita? Cak-cak undang ke? Cak-cak undang ke? Itu geletek kat setiap. Mau anak kita tak suka kepada ibarat hiburan saja-saja dari kecil sampai tua. Tahu cak-cak undang kami, saya pun tak tahu dia cak-cak undang kami. Apa dia cak-cak undang kami? Bahasa apa? Bahasa Melayu atau bahasa Jawa? Cak-cak undang kami. Udang saja yang saya tahu cak cukup, dia tak tahu gamin pun kita tak tahu gamin mai. Apa Allah Ta'ala alam. Itu bahasa yang digunakan.
paling teruk minta rokok bagi kunyit. Minta rokok kan. Saya cakap udang kami adalah dia punya pantun yang minta. Saya minta rokok. Orang Melaka tak pakai tu. Pantun orang Melaka tak pakai. Orang Utara saja. Saya cakap udang kami minta rokok bagi kunyit. Betul geledek dia. Jadi anak-anak pun senyum seronok. Zaman tu tak boleh selfie, tak ada kamera. Orang sendiri je main anak. Mak bersama, bapak bersama. Bapak pula anak dah tak naik. Bawa anak naik kat atas belakang. Zaman tu tak ada permainan macam zaman kita. Apa yang ada, ayah balik kerja penat-penat daripada sawah tu, dia pun buatlah kuda, bawa anak naik kat atas belakang, mesti kat dalam rumah buat kuda kat dalam rumah. Saya ingat saya lagi zaman bapak kita dulu, rumah papan, rumah kayu. Tiba-tiba anak jatuh, bila anak jatuh pun buat cepat-cepat pergi dekat kepala anak tu, dibaca apa-apa satu benda. Fang tuku takai balik bukit, budak takai boleh sakit. Jadi kepala anak. Apa dia? Tahu? Mau Melaka tak tahu kan? Ada ke? Tak ada ke? Oman. Tak tahu Allah Ta'ala. Tapi orang utama dia tu fang tuku takai balik bukit, budak takai boleh sakit. Saya tanya tu saya, aku dia fang tuku takai balik bukit. Fang tu tak tahu mungkin fuk. Jadi fang tu fuk, tiup. Tuku takai balik bukit. Tuku takai balik bukit tu apa dia? Dia kata tuku takai tu ala-ala mambang tu ada. Dia masuk rokok. Tiup kat kepala anak ni cerita pasal mambang. Mau anak nak jadi jin tu. Daripada kecil kita tu biarkan, biasakan benda-benda yang tu. Itu cerita minat. Sebab tu disebut bagaimana anak ini berada. Orang yang berada di bawah kita pada siapa yang berada di atas. Sebab itu sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ini dia dilahirkan secara fitrah. Apa maksud dilahirkan secara fitrah? Suci bersih. Tak ada satu corak pun yang dicorakkan pada anaknya. Tak ada benda pun. Sehingga kan bapa dia dalam makanan pun ada seorang hamba Allah. Satu hari pergi makan duri. Dengan saya makan ramai-ramai, anak dia makan dengan tangan kiri. Saya kata adik makan dengan kanan. Dia makan dengan kiri juga. Saya kata adik makan dengan kanan, dia makan dengan kiri. Tetap dia makan dengan kiri juga. Lepas tu bapak dia kata dia tu memang macam tu dari kecil. Dia tak tahu kita ustaz, dia tu memang dia terbiasa dengan tangan kiri. Saya kata sekarang aku kenal dia sini nak kenal kan, sebab tak kenal kita nak tegur lebih pun. Nak tahu juga sebab orang ramai ni. Sebab apa dia biar anak tu makan dengan diri? Sebab apa biarkan dan tidak ada didikan, tak dididik anak tu untuk makan dengan tangan kanan. Maka akhir sekali terpesan menggunakan tangan kiri itu sampai betul. Ucapan tak dididik, dibiarkan benda tadi. Maka anak tu biarkan makan dengan tangan kiri. Sedangkan Nabi SAW bukan Nabi ajarkan anak dia, Nabi ajar anak orang lain. Anak siapa? Abdullah bin Jabir. Jabir bin Abdullah menceritakan satu hari aku makan bersama-sama dengan Nabi SAW. Sebelum nak makan, Nabi SAW perintahkan aku dengan menyebut, Ya ghulam, sambillah wa kul biyaminik wa kul bima yalik. Wahai budak, wahai anakku, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dengan makanan yang ada kat depan terlebih dahulu. Dan kata dia, aku ingat pesanan ini sampai bila-bila. Nampak dia ikat. Lepas tu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak-anak ni dia lahir itu dalam keadaan fitrah, suci bersih. Fa abawahu, kedua ibu bapa, mak dan ayah, yumajisan, kalau ada nak jadikan anak dia majusi, yuwahidan, nak jadikan anak dia seorang Yahudi, au nasiran, ataupun nak jadikan anak dia seorang Nasrani, hasil daripada apa yang kita didik. Apa yang kita buat ke anak kita dapat. Saya terikut panggil bapak saya ni orang yang passion, susah nak puji. Anak-anak lah terutamanya, dia tak akan puji anak-anak. Kat depan kita dia tak akan puji. Bahkan saya tak pernah dengar pun dia puji saya daripada saya kecil sampailah ke saya besar. Sekali tak pernah puji. Habis apa yang dia buat kalau dia tak puji, dia tutup lagi lah. Orang tua dahulu dia passion, dia kadang-kadang passion pelik. Cara dia buat kita pun waktu puji pulau-pulau. Tengok kawan-kawan beli biskut dia, waktu apa beli biskut, beli biskut nasi malas, ada hati nak pakai biskut. Dia akan jawab sama dia kecil. Tak apalah kita dah dapat biskut dalam pergi sekolah dalam kaki 3 km pergi balik dia ambil.
Masuk sekolah menengah pula, apa? Beli motor, tengok kawan-kawan pakai motor. Ngaji pun malas dah tidak pakai motor. Dia tak lagi, bahkan dia jawab dengan negatif. Sampailah kita pergi belajar, abah nak kahwin apa? Waktu tu gatai nak kahwin, umur 25. Dia kata ngaji tak habis dah, nak kahwin. Semua dia jawab dengan negatif. Kita pun kadang-kadang waktu cuti, telefon dia, cuti sekarang ingat pergi jalan cuti. Dia kata kau, dia kata pergi ngaji ke kau nak pergi jalan. So dia takkan bagi sokongan. Jadi kita terikut sampailah ke hari ini. Isteri saya kalau dia pakai cantik, kalau dia masak sedap, kalau dia tanya saya, sedap tak? Boleh lah. Kalau saya jawab boleh, itu dia sedap tu. Kalau tak boleh, maknanya tak sedap. Nak keluar pujian itu susah sangat-sangat sebab kita terdidik dengan tak diberi dan tak pernah terima pujian. Contohnya ditanya cantik ke tidak? Kita kadang-kadang saya diam, kadang-kadang saya kata okey lah. Dia kata okey. Dia kata okey lah. Nak cakap cantiknya Allah, sedapnya Allah, rasanya tak erti nak keluar. Apa punca tak erti? Punca sebab kita terdidik belakang yang situasi yang macam tu. Nampak ada pesan tu. Sebab tu hari ni kita tengok anak-anak kita, kecenderungan anak-anak ni, dia mungkin dia ada minat. Minat ni sama ada datang daripada kawan dia ataupun datang daripada keluarga dia sendiri yang menyebabkan dia datang minat. Sama ada kita, anak kita yang minat mancing, anak akan minat mancing. Kita minat bola, anak akan minat bola. Kalau kita minat Al-Quran, anak automatik akan minat Al-Quran. Terutama dalam bab solat, dalam bab ibadat, dalam bab benda-benda yang lain. Tak payah kita didik susah-susah, dia akan ikut sendiri. Sebab itu penting sangat-sangat dalam bab ni. Sehingga dikatakan al-mar'u ma'a qalilih. Seseorang itu dia akan berada dengan orang yang dia sayang. Kalau anak tadi dia sayang kat mak ayah dia duduk rapat dengan mak ayah dia akan teracuat, terbentuk daripada didikan mak dan juga ayah dia. Itu penting kita letak kat sini. Lepas tu dalam bab ni, apa kita nak kata? Penting kita ni ibu dan bapa kena faham, ambil tanggungjawab. Anak ini yang pertama sekali sebagai amanah. Anak ni sebagai amanah, kadang-kadang kita sendiri yang telah menjadikan ibu bapa yang tidak bertanggungjawab. Kita derhaka pada anak kita. Tidak derhaka mana pula bapa derhaka pada anak. Bukan derhaka lah kita telah bersalah dalam bab mendidik anak-anak kita. Bersalah macam mana? Bila kita tak ikut apa yang agama suruh. Bila kita tak ikut apa yang agama suruh, siarkan anak. Hari ini kita tengok berapa ramai kita hari ini, kita yang mencorakkan anak kita. Waktu pagi-pagi, waktu kita kejut, anak kita bangun, apa kita kata? Bangun cepat, tapi ke sekolah. Setiap hari kita kejut, sekolah. Kenapa pergi sekolah? Nak jadi cerdik, nak jadi pandai. Ada tak kita kejut untuk solat dahulu? Tak, jarang. Kejut buat apa? Sebab nak makan. Banyak nama kita kecil dulu, bapak kita kejut. Dia kata cepat-cepat pagi ni nak makan durian. Orang dahulu susah. Saya keluarga susah nak makan durian tu. Dalam musim durian pun nak makan bukannya senang, tak boleh makan. Ada satu hari yang khusus, seminggu nak makan. Bapak kita tak cerita, minggu depan kita makan durian. Nak makan ayam, seminggu sebelum makan ayam, seminggu sebelum tu baru dah cerita lah. Sebab seronok ni, anak-anak jadi excited nak makan ayam. Hari ni dia cakap dalam ni nak makan ayam, dalam tersebut dah ada ayam. Orang dulu tengok beza orang dulu. Malam ni kita tangkap ayam, seronok. Tangkap ayam kat atas pokok. Pagi besok sebelah, tak apa pagi-pagi bangun awal pagi jemaah pergi kerja ayam. Zaman tersebut saya katakan. Baik, maka sebab tu dalam bab ni, apa kita nak buat? Didik. Kena didik anak. Hari ni kita kadang-kadang kita tak pentingkan dalam bab aspek agama, kita lebih penting aspek akademik dia. Cuba tengok di antara kita ramai. Tapi itulah dunia. Orang kata apa zaman hari ni sama. Ibu bapa terpaksa sibukkan diri dengan anak-anak sampai ke satu tahap tak sempat untuk diri mereka sendiri. Tak sempat. Kadang-kadang minta seorang sahabat saya kata tak sempat lah, dia kata tak pergi kuliah Maghrib keluar hantar anak, lepas tu pergi ambil pula semua hantar tuition. Pagi hantar, ambil petang, hantar pula ke Maghrib, ambil pula ke 10. Lepas tu memang nak pergi ke masjid, nak pergi ke surau. Tak sempat. Kadang-kadang sedih bila mana kita cenderungkan kepada dalam aspek dunia ni, kadang-kadang aspek nak cemerlang dalam akademik, tapi dalam akhirat kita tinggalkan dan kita abaikan. Ini bahana yang paling besar sekali kita
kesian ke anak-anak dalam keadaan yang macam ni. Berapa ramai di antara anak-anak muda hari ni yang tak boleh baca Quran? Ramai. Saya belajar di MU, budak-budak belajar yang Melayu lah, yang Islam. Bila dia tengok subjek Japanese, Perancis, Itali, Spain, Korea, nak ambil Korea dia masuk 2 minggu, dia keluar balik, tak boleh susah. Dia masuk Japanese, sama juga. Belajar Japanese, susah. Dan kali masuk Spain, susah juga nak sebutkan tulisannya yang pelik. Tiba-tiba datang buat orang yang kata, Ustaz tolong Ustaz, minggu kedua dah ni minta tolong sign lah, kami nak belajar bahasa Arab. Saya katanya, kenapa nak belajar bahasa Arab? Orang kata, Ustaz nanti okey senang menimpas. Nampak ada banyak orang yang sakit berapa senang nampak, orang ambil dengan aku. Tapi kita kadang-kadang kesian. Saya tolong juga kadang-kadang bukan tak tolong masuk. Kita tahu kalau dia ambil subjek dia memang dia kafir, ambil lah juga. Main belajar. Bila main belajar, mula-mula belajar alif baca, action sampai lagi. Alif baca seronok senyum je dia belajar tu. Alif baca sa jim ha qa dal za ra za sebut laju saja. Budak Chinese yang lokal ni, non muslim ni, orang dapat dia gig tu satu kita ajar. Minggu pertama kita ajar alif baca, minggu kedua alif baca lagi menulis. Lepas tu dia senyum, relax, penuh senang. Tak mula dalam bab mengejar, maka itu baru tahu. Minggu keempat, budak Cina dah boleh menulis, budak Cina dah boleh membaca, budak Melayu kita kehel-kehel lagi. Nak sebut pun puas. Bab menulis, dah boleh kat budak Cina, boleh dekat budak India, menulis Arab ni, bukan menulis Rusi, menulis Arab. Apa masalah budak Melayu kita? Dia hanya kenal alif baca, tapi dia tak reti menulis, tapi dia tak reti nak baca. Saya kata kalau dalam bab bacaan yang mudah boleh tak boleh baca, macam mana dia nak baca Quran? Kita nak salahkan apa? Mungkinlah kita katakan ayah dia kata, dah tak pergi ke kelas apa, tapi dia tak belajar. Betul. Tapi berapa tahap, bagaimana pemantauan kita pada anak-anak ni, sehingga menyebabkan kita sendiri tak boleh tahu anak kita boleh baca Quran, tak boleh baca Quran. Hari ni berapa orang, ramai kita hari ni yang waktu malam cuba buka Al-Quran untuk anak-anak, kita baca depan anak. Seorang dia cakap, saya Alhamdulillah dapat keluarga yang mak ayahnya orang yang penting sangat-sangat dalam Al-Quran. Ni kepala ni ada parut lagi kat atas ni. Parut kenapa? Kena tikam dengan bulu landak. Bapak saya belajar Quran, dia tu baca kat atas sofa, kita duduk kat bawah, tak rehat. Dia tu buka Quran, dia baca orang dia. Kami dia duduk baca, dia duduk dengar kita duduk baca. Kita baca salah, dia tegur, salah, kau ulang balik. Salah lagi, kau ulang balik. Salah lagi, dia geram rumahnya. Dia kata kau ni, dia kata tak tahulah kau makan. Dia ambil penunduk tu, letak kat atas kepala tu, letak tikam dia. Sorek, berdarah kepala. Keluar darah ni, mampu kepala ni. Pokok dia kata kau pergi satu kepala kau tak pun ambil minyak ni satu. Tak, kau baca. Apa boleh? Satu malam, saya pergi kelas. Orang mengajar, bapak kita ni suruh pergi ke masjid. Di masjid ada kuliah agama. Pergilah ke masjid kuliah agama. Dia pergi ustaz, tak datang. Duit dalam poket ada 20 sen. Cakap kat kawan, aku dah duit 20 sen. Kawan kata kita main game. Zaman tu, tahun 80-an tu main game ni macam main judi. Anggapan orang main game ni macam main judi. Dapat 20 sen, pergi masuk kedai game. Dah masuk dah kedai game, main satu game, kalau main apa nama, tak tengok-tengok betul-betul tu, aku tak ingat lah. Keluar daripada tu, ngam-ngam keluar macam bapak saya lalu kat depan tu. Allah, aku tak ambil lah. Matilah aku tadi. Saya pusing ke belakang, rupanya dia pusing ke sebelah sekarang. Dapat saya, dia nampak sekali, dia kata kau balik rumah. Tak selesai kali tu, balik rumah tak selesai. Balik rumah, dia pergi semayang syak tu, baru balik rumah. Saya tunggu dia bawa je kamar nanti bapak aku balik. Balik saja dia cari saya, apa dia buat? Kotak. Lepas daripada kotak, apa dia buat? Kau ambil Quran, kau baca kau. Ya, denda kesilapan yang saya buat, semua denda adalah Quran. Denda Quran. Baca lah, apa betul-betul malam ni, start betul-betul Quran. Baca lah sampai semua-semua dah. Lagi dia tak kata berhenti, tak akan boleh berhenti. Dan tadi mak kita kata, berhentilah, dah pergi tidur. Bangun, tutup Quran, pergi tidur. Dia turun rumah dua tingkat. Dah waktu tu dah kaya sikit lah rumah ni. Jadi dua tingkat. Dia tengok kita tengah tengok TV.
Apa dia buat? Datang dia tutup TV, orang pergi ambil Al-Quran semua, orang baca. Dia Al-Quran baca. Semua dia tahu adalah Al-Quran. Bukan sekadar dia tahu, bahkan mak ayah kita sendiri pun dia tunjukkan contoh lah. Pergilah waktu mana sekalipun waktu yang dia keluar, mak saya akan baca Quran, bapak saya akan baca Quran. Bapak saya sebelum nak wafat 5 hari, 1 bulan sebelum wafat, dia khatam Al-Quran 3 hari sekali khatam. Ada benda apa nak buat? Waktu tu duduk kat rumah, baca Quran ngantuk tidur. Lepas tu sambung balik ke Quran. Jadi anak-anak dia terbiasa terdidik dengan bapak semayang, baca Al-Quran di hadapan anak-anak. Akhir sekali anak-anak dia jadi pengikut. Lepas tu penting sangat-sangat untuk kita. Jangan kat rumah tu tak ada amalan kosong. Hari ni kita sibuk, ibu bapa ni sibuk banyak. Zaman akan datang lagi-lagi lah sibuk. Sekarang ni GST 6% kita dah cukup sibuk sebab nak kejar GST. Ini kalau GST 16% untuk ekonomi dah makin teruk. Betul. Saya katakan orang masing-masing duk sibuk kerjakan dunia ni, akhir sekali keluarga dia akan terbelah. Kita balik kerja, ada seorang sahabat kita balik kerja pukul 8 malam, pukul 9 malam. Ini kat Melaka, kat KL tu dah jadi satu kebiasaan. Pukul 8 malam, pukul 9 malam baru balik. Pasal-pasal kita masuk kita dengan anak atau mana. Tak ada masuk. Satu hari kita pun nak jemur dah bekerja 1 minggu. Takkan kita nak buka Al-Quran, tak ada. Apa kalau kita pergi? Bawa pergi dalam pemakin. Kemudian nak pujuk anak sebab ada 1 minggu kita tinggalkan anak-anak kerja. Kita bawa anak-anak main hiburan. Pergi tengok gelagat orang-orang KL. Pergi ke satu tempat Syah City, ICT dekat Shah Alam. Saya pergi ke airport, hantar bapak betul saya pergi ke mana waktu itu. Jadi bila balik dengan adik ipar tu, adik ipar tanya nak pergi mana, dia kata pukul 10. Nak pergi mana-mana apa, ikut 10 tahun lah, bawa nak pergi mana-mana. Last kali, dia kata kita pergi ICT nak. Okey lah, ICT pun ICT lah, saya pun tak tahu betul. Dia pun bawa kita pergi ICT. Pergi pukul 10, nak cari parking dekat puncak pusing nak cari parking. Maknanya ramai yang orang malam minggu. Last kali jumpa parking pukul 12 malam. Pukul 12 malam tu kita pun masuk lah. Pukul 1 lagi ramai orang, pukul 2 lagi ramai orang. Kalau yang datang tu suami isteri ataupun orang yang dewasa boleh tahan lagi. Tapi dibawa hanya anak-anak sekali. Pukul 2-3 pagi anak-anak tak tidur. Bawa anak-anak naik kereta api, bawa anak-anak tengok langsung. Bayangkan tengok kalau anak-anak yang dididik dengan cara tengah malam dijadikan sebagai tempat masuk dan untuk mencari keseronokan. Besar anak-anak kita. Hari ini kita seronok sebab kita boleh memberikan keseronokan anak-anak. Tapi sampai satu saat kita akan dapat rasa keseronokan yang kita bagi itu punya racun yang cukup berbeza bagi anak-anak. Salah kita. Bapak saya antaranya lagi, apa dia? Kita pergi minta duit kat dia. Sebelum nak minta duit, kita pergi cek dalam kocek dia. Cek dalam kocek dia, ada duit ke tidak? Cek ada duit. Di pagi dia tu, abang cikgu minta duit yuran sekolah, yuran tak bayar lagi, kawan-kawan semua dah bayar. Apa jawab dia? Dia kata, kau tunggu dulu lah, tengoklah 2-3 hari, cikgu kau pun tak ada duit lah dengan yuran. Baik, dia pun tak tahulah nak cari kat mana, aku pun tak tahu kita nak cari kat mana, nanti aku cari dulu. Dan kan kita cek, duit ada dalam kocek dia. Sampailah bila kita besar, apa bapak saya kata? Dia kata sebenarnya kalau korang ingat, dulu korang minta duit. Bukan tak ada duit, ada duit. Kenapa aku tak bagi waktu kamu minta? Kerana kami nak didik korang semua. Nak didik macam mana? Nak didik supaya bila mana setiap benda yang kamu minta, kamu tak mudah untuk dapat. Kalau kita terbiasa dengan kita minta dapat, didikan yang betul-betul cukup bahaya. Cukup bahaya. Apa kesannya? Kesan di masa akan datang, maka mereka akan rasakan untuk nak mendapatkan duit kesenangan itu cukup senang. Dia boleh dapat bila-bila masuk. Kesannya bila? Kesan hari ini bila anak-anak kita dah dewasa, dia nak dapat duit, dia akan jadi malas bekerja. Orang yang mungkin meragut, mencuri, menipu, sebab nak dapat dengan segera, sebab dia terbiasa dengan setiap benda yang dia nak, dia akan dapat. Sebab itu didikan yang sebegitu rumput. Sebab itu dalam bab ni penting tanggungjawab kita yang jadi ibu dan ayah ni. Ingat, tanggungjawab kita tak sampai dekat dunia sahaja, tapi akan pergi sampai ke akhirat. Sehingga Allah turunkan ayat tadi pada permulaan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu dan jaga kaum keluarga kamu
daripada api neraka. Seakan-akan Allah nak gambarkan bapa dengan anak apa yang seorang ketua keluarga ni dengan orang yang berada di bawah dia ada hubungan dengan api neraka di antara mereka. Bapa boleh masuk neraka sebab anak, anak boleh masuk neraka disebabkan bapa. Seolah-olah begitu nak dimasukkan. Lepas tu hari ni jangan ambil mudah. Besok-besok kalau siapa belajar dalam bab cerita tentang akhirat, lepas setiap surat al-mustaqim, setiap surat yang kita akan berjalan 1500 tahun, 500 mendaki, 500 mendatar, 500 menurun, setiap surat al-mustaqim. Selepas daripada setiap surat al-mustaqim ada satu tempat yang dipanggil al-qintarah. Al-qintarah ni adalah tempat siapa-siapa di antara kita-kita yang kita nak tuntut hak kita, waktu tersebut kepada orang-orang yang ada hubungan dengan kita. Contoh anak nak tuntut dekat bapa nak tuntut dekat anak, isteri nak tuntut dekat suami, kat situ tempat dia. Tempat sebelum masuk ke dalam syurga. Kita dah nak masuk dalam syurga ni, tengok cek amalan semua dah lepas. Tiba-tiba anak cakap, saya kata, ya Rabb, wahai Tuhan aku, tak adil kalau sekiranya engkau masukkan ibu dan ayah aku ke dalam syurga, punca disebabkan mereka lah yang kami hari ini berada kat dalam neraka. Kami nak tabik balik kedua ibu bapa kami masuk bersama-sama kami kat dalam neraka. Sebab tu penting sangat-sangat kita ibu dan bapa ni tanggungjawab berat. Tanggungjawab kita akan sampai pergi ke akhirat, terutama bagi yang bapa-bapa. Sebab tu siapa-siapa yang ada anak, jangan kita binasakan hidup anak kita dengan hanya sekadar mengejar didik dia orang untuk dunia. Kalau kita didik dunia, kita bagi makan, buruk bagi makan ke anak dia, ayam bagi makan ke anak dia, binatang lain pun bagi makan ke anak dia. Dia ajar cara anak dia nak hidup, nak memburu dan sebagainya. Tapi kita, beza kita manusia ni, kita didik anak kita untuk sampai kepada akhirat dengan cara yang telah diperuntukkan dalam syarak sebagaimana yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, maka disebabkan oleh panah itu, yang pertama tanggungjawab mak ayah kepada anak-anak. Tanggungjawab yang pertama apa dia? Yang pertama berikan didikan agama yang betul. Berikan didikan agama. Yang mana nak didik terlebih dahulu? Sebagaimana kata Nabi SAW, alimu auladakum bima'rifatillah. Didik anak-anak kamu untuk kenal Allah terlebih dahulu. First sekali didik anak-anak kenal Allah. Macam mana cara nak didik anak-anak kenal Allah? Mula-mula pada sebutan. Biasakan dengan sebutan. Sebutan Allah macam yang umur telah buat. Sebut Allah. Sebutkan anak-anak Allah. Bawa anak sebut Allah Akbar, Subhanallah, Bismillah. Mula-mula dia tak tahu. Perintahkan semua dia sebut terlebih dahulu. Dia akan sebut. Anak saya Alhamdulillah, anak saya yang keempat, yang pertama tak sempat. Sebab tu kita kata nak sebutkan nama Allah ni mula-mula beranak, nak terus sebut. Anak saya yang pertama ni lepas lahir mulanya nak target nak lahir di sekitar pantai. Kemudian tak sempat sebab tengah duk makan. Betul dengan makan, air tubat tu dah pecah kat dekat dan dekat hospital jenis, terus bawa masuk ke dia. Saling kat jenis pukul 5 pagi, pukul 6 pagi baru keluar daripada tu. Jadi maknanya anak saya dah dengar macam-macam, barulah saya perdengarkan azan bagi dia. Setelah dia dengar macam-macam cakap doktor, cakap nurse semua, maka keadaan pertama tak sempat kata apa. Lepas tu anak yang kedua, dia hospital pantai. Lepas bersalin, saya pun minta nak azan. Dia kata nanti dulu abang, nanti kita cuci-cuci, nanti saya kasih sama abang India nurse. Tak apalah, dia semua bawa masuk kat dalam bilik, dia cuci. Sambil dia cuci, dia pun buka lagu Tamil, program lah. Dia kata, susah nak dengar lagu Tamil. Dengar lagu Tamil dulu, sebelum dengar azan. Anak kita Allah lupa, saya kata tak sempat juga aku kali itu. Saya kata anak yang ketiga ni nak tak kira. Salih saja nak turun pegang. Sampai naik ketiga, Alhamdulillah sempat juga. Lepas tu dia lapikkan dengan kain, kita terus azankan. Maknanya perkataan pertama sempat, dia dengar perkataannya, perkataan tauhid. Anak yang keempat, Alhamdulillah sama juga. Empat. Anak yang keempat, kebetulan waktu itu untuk rumah dia awak dekat Melaka. So saya bawa pergi, dia lah yang pulang mulut, apa namanya, anak saya yang keempat. Tapi dia yang katakan beza. Budak-budak yang di belah mulut
terutama pada orang-orang yang soleh. Lahir saja, first kali kita ambil cara yang kita buat. Yang pertama sekali setelah lahir, apa nak buat? Iaitu belah mulut. Sunat belah mulut ni bila bukan hari yang ketujuh. Hari ni kita buat kadang-kadang hari yang ketujuh. Pernah saya dapat bukan hari yang ketujuh, bulan yang ketujuh baru belah mulut. Pergi rakit kau anak dia ni. Dia kata, Ustaz, aku Ustaz belah mulut sekali. Okey, buah kurma, kita buah kurma semua. Masuk jari dia, dia gigit jari kita. Dia kata, dia tinggi tau. Dia kata, Ustaz, 8 bulan Ustaz. Oh, biarlah 8 bulan Ustaz belah mulut. Belah mulut hari pertama ataupun pada bulan yang pertama tu okey lah. Cantik lah kita akan nak belah mulut. Kalau 1 bulan ke atas tu, doakan sebutkan memadai. Doakan saja. Baik, so macam mana nak buat? Okey, yang pertama kita azankan dia. Kemudian bila dah azankan dia, anak tu dah mula membesar sikit, apa kita nak buat? Biasakan dia dengan kalimah Allah. Ini tanggungjawab kita. Biasakan dengan kalimah Allah, dengarkan dia dengan Al-Quran. Kalau tak percaya, cuba buka kat budak. Benda-benda yang menjadi tarikan ketika mana dia kecil, buka Al-Quran dia akan diam. Dia dengar azan dia akan diam. Tapi kalau kita biasakan dia dengan kartun, lepas tu habis. Dia akan tinggal sikit. Dia akan kaki buang benda. Lepas tu biasakan masuk dalam kereta Al-Quran. Saya haramkan radio di dalam kereta saya waktu isteri saya dalam kandungan. Dia kata jangan buka radio langsung. Dia kata anak dalam kandungan, walaupun dalam kandungan, biasakan dengan mendengar apa daripada dalam kandungan lagi. Maknanya didik anak ni bukan baru mula. Ada orang tanya, Ustaz, sejak umur berapa kita nak didik anak? Dia kata jangan tanya umur berapa, sebelum anak lahir. Ya Ustaz, sebelum berkahwin lagi, apa yang ada pada kita, dan itulah yang akan pada anak kita. Kalau kita belum kahwin hari ini, lepas kita kahwin, apa yang kita buat hari ini akan pergi kepada anak. Sebab tu dikatakan air mani lelaki, sebelum dia keluar, air mani itu dia akan berjalan di seluruh tubuh badan dia. Dia akan bawa perwatakan bapak dan sebagainya. Kemudian daripada situlah akan lahir seorang anak yang datang daripada benih bapak dan juga mak dia. Lepas tu cara yang paling terbaik sebagaimana Nabi pesan, alimu auladakum bi ma'rifatillah. Didik anak kamu yang pertama dengan kenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya wa bi ma'rifati al-ahkam. Wa bi ma'rifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik anak-anak untuk kenal iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar Allah yang menjadikan, begitu juga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Biasakan dengan berselawat, biasakan dengan Allah dan Muhammad. Ceritakan setakat yang boleh kita cerita. Kadang-kadang budak-budak ni dia cerdik sedikit. Soalan dia tanya kita tak terjawab. Anak saya 4 tahun dia tanya soalan apa? Allah kat mana? Kita pun tajuk nak adikkan, cikgu cakap apa? Cikgu cakap Allah kat atas. Dia kata dah cikgu Allah kata Allah kat atas. Allah kat atas tu macam mana tu? Lalu kata sebab tu nak tanya wali. Dia kata kenapa Allah duduk kat atas? Allah malu ke kat kita dengan duduk kat atas? Bila dia tanya macam tu, jenuh kita nak jawab apa? Kita pun kata Allah berada di mana-mana. Allah melihat apa yang kita buat, tapi kita tak dapat tengok Allah. Kenapa kita tak dapat tengok Allah? Allah tak pakai baju juga. Sudah. Ini yang kata budak-budak ni. Dia tanya kita soalan macam tu, jenuh kita nak jawab. Hampir mengaji kat sekolah, malas pun nak jawab. Bila kita jawab macam tu, kita dah mematikan, menjadikan anak kita dia akan tak malas nak bertanya. Malas nak bertanya, dan bila ditanya dia tak akan jawab. Ini yang berlaku pada kita anak-anak Melayu hari ini. Kalau pergi di negara Arab, hari mengaji kat negara Arab, ramai kat dalam kelas. Kalau bersyarat dia tanya, budak-budak Melayu semua duduk dia tanya, Muhammad, angkat kepala, buat tembok saya jawab, tak. Dia ustaz Melayu. Kalau budak Arab tak tanya lagi dia angkat tangan nak jawab. Sebab dia suka soal jawab. Ibu dan ayah mereka tu cara mereka didik dengan cara yang begitu. Adanya soal jawab. Biasakan biarkan anak bertanya. Biarkan anak bertanya. Kita kalau kita tak tahu apa nak kata, kita kata wallahu a'lam. Wallahu a'lam, ayah pun tak tahu, nanti kita tanya ustaz tengok macam mana. Tapi biasanya soalan-soalannya soalan yang mudah. Soalan yang asalnya kalau kita mengaji sikit kita boleh jawab. Allah kat mana? Allah berada di mana-mana. Allah melihat kita. Ceritalah. Kita ada syurga, ada neraka. Siapa buat baik dia akan masuk syurga, siapa buat tak baik dia akan masuk neraka. Anak saya tanya lagi. Satu hari dia tanya saya,
Walid, kenapa orang perempuan kena pakai tudung? Kita cakap, kalau tak pakai tudung masuk neraka. Yang pertama, pakai tudung sebab Allah suruh. Kalau kita ikut perintah Allah, maka Allah sayang. Itu soalan, jawapan simple dari itu. Dia kata orang Muslim makan neraka atau apa? Kita kata neraka itu api. Kalau kita cerita banyak-banyak neraka ada 7 tingkat, ada pintu, itu panjang cerita. Sebut neraka itu api. Okey, baik. Satu hari jiran datang ke rumah. Bila jiran datang ke rumah saya hari raya, jiran tu pula tak pakai tudung. Dia kata jadi kenal dengan anak aku ni. Sebab saya tengok dia perhati jiran ni atas bawah, atas bawah, atas bawah. Dia kata jadi kenal jiran aku ni. Memang semua dia tak sebut kat depan waktu jiran dengan minum air kat dalam rumah tu dia tak sebut. Jiran saya dah keluar sampai dekat pintu pagar dia ikut kat belakang. Dia kata, "Cik, orang perempuan kena pakai tudung." Cik cuma jawab, "Oh ya ke?" Betul. Dia kata, "Kalau tak pakai tudung nanti masuk neraka." Cik cuma memang muka dia ada apa. Betul. Lepas tu penting anak-anak kenalkan dengan Allah, kenalkan dengan Nabi kita SAW. Dan yang ketiga, wa min ma'rifati al-ahkam halal wal haram. Yang ketiga, didik anak dengan mengetahui tentang halal dan haram. Ini asas. Didik anak apa yang haram, apa yang halal, yang mana yang boleh, yang mana tak dibolehkan. Antaranya kita mendidik anak kita dulu-dulu anjing dengan babi. Haram saja anjing, babi, apa 3 benda ni. Ini saja sampai ke satu tahap anjing pun tak berani lalu kat dalam kawasan kampung sebab budak-budak kita akan kejar dia dengan gontal dan dengan batu. Saya ingat saya zaman kecil-kecil berapa ekor anjing dah saya pernah bunuh. Anjing kecil-kecil ni baling dengan batu sampai mati anjing tu. Ya Allah, Tuhan punya zahab. Sebab apa? Sebab dia bukan orang tentu. Ni binatang-binatang haram ni. Bila sebut haram ni memang berdosa, tak boleh dekat langsung. Ini bahaya dia dekat yang salah. So, ma'rifati ahkam halal dan haram ni, kenal hukum hakam yang mana halal, yang mana haram. Dalam adab makan, adab dengan tetamu, adab dengan orang, bercakap bohong tak boleh. Benda-benda yang berkaitan dengan hukum hakam. Jangan mencuri, nak satu benda minta. Ini penting, wajib kita kena didik dalam adab akhlak yang baik kepada mereka. Ini peringkat basic. Waktu yang sama, peringkat umur peringkat umur daripada kecil sampai kepada berusia 7 tahun. Peringkat ini peringkat jadikan anak kita sebagai raja. Jadikan anak sebagai raja. Maksud layan anak sebagai raja tu maknanya setiap benda apa yang berkaitan dengan dia kita kena bantu. Nak kenalkan dia dengan Allah, bantu. Nak kenalkan dia dengan agama, bantu. Nak kenalkan dia dengan Nabi kita, semua benda kita bantu dia. Dia nak apa-apa kita bagi. Waktu umur ni, umur yang dilayan anak sebagaimana seorang raja. Bantu berak, makan, suap, pakaikan baju. Satu, daripada kecil sampai umur 7 tahun. Start 7 tahun sampai ke umur 14 tahun. Waktu ini layanlah anak-anak layanan sebagai hamba. Layan sebagai hamba. Macam mana layan sebagai hamba ni? Maksud layan sebagai hamba tak boleh lagi dah macam manja-manja macam dulu. Balik sekolah, ayah kata balik sekolah, engkau baju sekolah kau sangkut. Kau tak mau kena bentan, kau sangkut baju. Nak makan, kau pergi basuh tangan. Tak basuh tangan,